Sejak mula langkah menggalas bebanan, pikul tanggung jawab kotakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki hari yang ke-33 berada dalam tempoh perintah kawalan pergerakan untuk sama-sama kita menjaga keselamatan, menjaga nyawa kita dengan memutuskan rantaian COVID-19 yang sedang melanda di negara kita serta di seluruh dunia. InsyaAllah, tazkirah khas siri yang ke-33 ini kita nak bicarakan berkenaan dengan persediaan ke arah Ramadan dalam tempoh PKP. Jadi yang pertama sekali, Ramadan tetap akan datang, tidak akan mengubah apa-apa persyariatan, puasanya, ibadahnya, tadarusnya dan Lailatul Qadar yang dianugerahkan oleh Allah. Yang hanya membezakan adalah kita tidak dapat melaksanakan ibadah-ibadah di masjid-masjid serta surau-surau dan musalla-musalla. Itu yang pertama. Yang keduanya, Ramadan tahun ini tanpa bazar Ramadan. Ini saja perbezaan yang akan kita sambut Ramadan pada tahun ini. Jadi walaupun demikian, jangan kita lemah semangat kerana fadilat Ramadan itu terlampau banyak Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Dan Allah Ta'ala telah permudahkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, dijadikan bagi aku seluruh bumi ini tempat hamparan untuk sebagai tempat untuk kita sujud beribadah kepada Allah dan ianya bersih. Jadi walaupun kita ada halangan secara syar'i kerana berdasarkan pelaporan dan juga kajian dan disetujui oleh mufti-mufti dan diperkenankan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan yang merupakan Ketua Agama Negeri-Negeri untuk menangguhkan sebarang apa sahaja aktiviti yang melibatkan himpunan, termasuklah solat berjemaahnya dan solat sunat tarawihnya, tetapi kita masih lagi boleh laksanakan di rumah masing-masing. Maka dalam persediaan kita nak menyambut Ramadan tempoh PKP ini, yang pertama sekali kita hidupkan rumah-rumah kita itu dengan ibadah-ibadah Ramadan sebagaimana yang biasa, dengan puasanya, dengan aktiviti tadarusnya, dengan aktiviti berbuka puasa secara berjamaahnya, aktiviti berdoa sebelum berbuka yang merupakan waktu mustajab doa, aktiviti kita mungkin membacakan Yasin ataupun membacakan tahlil bagi kita, mensedekahkan pahala kepada arwah-arwah kalangan ahli keluarga kita yang telah pergi menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persiapkan rumah kita yang dalam kesediaannya melaksanakan ibadah-ibadah sepanjang bulan Ramadan dalam keadaan sebagaimana suasananya yang boleh kita rasai, kita laksanakan di masjid-masjid sebagaimana tahun-tahun sebelum daripada ini. Yang keduanya, pastikan solat sunat tarawih yang diadakan itu turut sama dilaksanakan di rumah dalam keadaan yang terbaik dengan penghayatan solat-solat tarawih. Jangan kerana kita solat sesama ahli keluarga sahaja, penghayatan solat-solat tarawih itu terus tiada. Dilaksanakan dalam keadaan sambil lewa ataupun dalam keadaan tergesa-gesa. Jadikan juga sebagaimana suasana sebagaimana sebelum tahun-tahun ini di masjid. Imam boleh membacakan surah-surah ataupun Al-Quran Al-Karim bermula daripada juzuk yang pertama. Tidak ada masalah
dalam perbahasan fiqah sah solat sunat tarawih untuk dibaca dengan membuka mushaf. Boleh. Bahkan dalam keadaan kita tidak terkejar-kejar nak pergi ke tempat sembahyang dan nak pulang balik ke rumah kerana kita memang berada di rumah. Maka di situ kita telah menjimatkan tempoh masa perjalanan pergi dan perjalanan balik untuk kita lebih manfaatkan berada di dalam rumah dengan kita mendirikan solat sunat tarawih dalam keadaan yang masih lagi ada penghayatan tarawihnya tersebut. Dan yang ketiganya, hidupkan juga tadarus sesama ahli keluarga supaya apa? Penghayatan kita terhadap Al-Quran Al Karim sepanjang bulan Ramadan masih lagi terus membugar perasaan dia. Kerana kita tahu Ramadan juga adalah sinonim dengan nama bulan Al-Quran Al Karim, kerana bulan Ramadan diturunkan Al-Quran Al Karim. Malah tindakan-tindakan atau aktiviti salafus soleh yang terdahulu, para ulama yang terdahulu pun menunjukkan mereka amat mengangkat Al-Quran Al Karim lebih daripada bulan-bulan yang lain jika nak dibandingkan dengan bulan Ramadan. Umpamanya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengkhatamkan sekali ganda lagi di dalam bulan Ramadan berbanding dalam bulan yang lain. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala pun bila masuk bulan Ramadan akan menutup pengajian ilmu yang lain, memberikan fokus kepada Al-Quranil Karim. Dan yang keempatnya, jangan kita lupa jika ada lebihan sedikit, kita infak di dalam bulan Ramadan kerana sedekah atau infak yang paling terbaik adalah disebut oleh Nabi SAW adalah infak sedekah di dalam bulan Ramadan. Walaupun kita tak mampu nak keluar, zaman sekarang, zaman canggih, Allah Ta'ala kurniakan kesenangan kepada umat pada hari ini. Kita boleh dapatkan nombor akaun pihak-pihak institusi atau individu yang layak, susah, yang kesempitan, kemudian kita transfer menerusi online banking. Ada di atas di dalam talian, transaksi bank menerusi dalam talian. Maka ada lebihan, walaupun dalam keadaan kita pun terkena tempias terjejasnya ekonomi sepanjang tempoh PKP, tapi jika ada sekadar yang kita mampu, kita sumbangkan. Kerana itu adalah sunnah Nabi SAW. Jika tahun ini mungkin terjejas ekonomi, tak mampu banyak, kita usahakan sekadar mana yang ada, jangan langsung ditiadakan daripada sebarang infak tadi itu. Jadi insyaAllah persediaan kita menyambut Ramadan dalam tempoh PKP ini sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi 4 perkara. Yang pertamanya iaitulah jadikan rumah kita persiapan tempat beribadah menghidupkan Ramadan. Yang kedua, sembahyang tarawihnya dengan penuh penghayatan, jangan dianggap atau dilakukan sambil lewa. Yang ketiganya, mewujudkan halaqah tadarus bersama-sama kalangan ahli keluarga. Dan yang keempat, walaupun kita tak mampu nak keluar, tetapi kita ada kemampuan dari sudut teknologi zaman sekarang untuk tidak meniadakan infak atau sedekah tersebut. Kita boleh laksanakan dalam keadaan walaupun kita berada di dalam rumah. Laksanakan, berikan infak walaupun sedikit, sekadar yang kita mampu. InsyaAllah ini main setting kita sambut Ramadan. Yang penting jangan lemah semangat, jangan rasa dalam keadaan sunyi sepi, kerana limpahan kurnia Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terputus. Maka beramallah dan berusaha mendapat ke arah limpahan kurnia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang istimewa disediakan sepanjang bulan Ramadan. Jadi sekadar itu saja. Jangan lupa untuk terus subscribe channel YouTube Zuhaili Saiman bagi mendapatkan informasi, video-video, rakaman kuliah daripada masa ke semasa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.